Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambang Ramadan yang tinggal berapa hari saja ini, saya mohon izin daripada Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama untuk kita tak boleh tidak pada malam ini kena habiskan juga bab yang ke-53 daripada kitab Bustanul Arifin kita, dan dengan itu nanti kita akan membuat penangguhan pengajian yang akan kita sambung kembali selepas bulan mulia insya-Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini kita telah sampai ke halaman 154. Cuma pada malam ini saya minta pada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, siapa yang pegang kitab terutamanya, mari kita semak sama-sama teks pengajian kita, kerana sebab-sebab tertentu yang akan saya terangkan sebentar lagi. Jadi malam ni maksudnya menyemak teks pada malam ni perlu lebih serius sedikit kerana sebab-sebab yang akan kita sebutkan nanti. Masih lagi dalam bab yang akan kita habiskan pada malam ni, bab yang ke-53 mengenai adabul akli, tata krama makan. Dan makan ni sedia maklum dia ada kena mengena dengan puasa. Kita sambung saja. Qala Syekh Al-Imam Al-Faqih Az-Zahid Al-Alim Al-Wara' Al-Amil Al-Syekh Abu Laith Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumi fid darain, amma ba'du. Sedia maklum, beberapa kali pernah kita sama-sama mengingatkan bahawa teks kitab kita yang kita mengaji ini, Bustanul Arifin, Taman Para Arifin, ditulis pada tahun 300-an Hijrah. Pengarang kita ini, beliau wafat pada tahun 373 Hijriah. Jadi apa artinya itu? Artinya ialah beliau menghimpunkan karyanya ini mengenai nasihat-nasihat tentang adab, tentang tata krama, tentang interaksi, tentang akhlak seorang Islam. Bagaimana sayugianya ialah seperti mana yang available, seperti mana yang berlaku, seperti mana yang beliau lihat, seperti mana yang beliau hidupi, seperti mana beliau telah membesar, dididik oleh para guru-gurunya. Sama menyambung kepada zaman Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 300 Hijrah. Jadi dari situ serba sedikit dapat kita fahami nanti bahawa teks ataupun konten dalam kitab ini mungkin ada yang kita lihat sebagai aneh, atau kita tak, bahasa dia tu tak sama dengan bahasa kita yang dah melewati 1400 tahun hijrah ni. Jadi di sini nanti kita akan pelajari, dan di sini juga nanti kita mengambil sedikit sebahagian daripada kefahaman daripada kitab Bustanul Arifin ini ialah bagaimana sayogianya bahawa kitab-kitab karya para ulama silam, karya para salaf itu harus dimengajikan, harus kita fahami mengikut macam mana budaya, mengikut macam mana wadak, mengikut macam mana keadaan umat zaman salafus salih dulu. Zaman ketika Islam tu kuat, zaman ketika Islam tu mulia, zaman ketika Islam tu memayungi dunia, zaman ketika Islam itu membela manusia dan kemanusiaan. Tak sama dengan zaman kita sekarang. Kita masuk saja. Qala Syekh radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumi fid darain, amma ba'du. 154. Sekarang kita terus masuk kepada perenggan yang ketiga. Kita dah sampai kepada perenggan yang ketiga, ya, kali yang terakhir. Disuruh bahawa kita ni kalau makan tu cari yang halal, kata Syekh. Kata Syekh, yuqal man kana ta'amu haraman fa idza akala fa idza qala bismillah qala syaitan kalla inni kuntu ma'aka hina iktasabtahu fa ana syarikuka fihi fala ufarikuka al'an. Disebut oleh orang tua-tua kami, maksudnya kerana sesungguhnya dikatakan, maksudnya ini dikatakan oleh orang tua-tua kami, para tabi'in, para sahabat, yang mereka itu, para sahabat itu mengambil daripada junjungan sinan Nabi SAW. Kalau orang makan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tapi yang dia makan tu haram, yang dia makan tu daripada sumber haram, syaitan pun kata, kalla, apa bismillah? Kata syaitan, ini kuntum ma'akahi naktasab tahu. Ni waktu rezeki ni kau dapat ni, aku ada sama dengan kau. Aku yang goda kau. Fa ana syarikuka fihil an. Sekarang ni kau makan rezeki ni, aku sekali dengan kau. Tak akan aku berpisah daripada kau selama-lamanya. Jadi kita sedia maklum, kita zaman sekarang ni sedia maklum bahawa yang kata rezeki haram tu bukannya haram aja haram. Benda halal kalau dapat dengan jalan haram dia jadi haram. Tak perlu saya panjangkanlah, sedia maklumlah perkara ini.
Wa idza kana ta'amuka halalan wa dzakarta bismillah fihi yahrabu minka syaitan fa idza lam tusammi syarakaka asyaitanu fihi. Tapi kalau makananmu itu makanan yang halal, kamu membaca bismillah, lari lintang bukang syaitan darimu. Tak sanggup dia nak mendekat. Tapi kalau makan halal, tak baca bismillah, syaitan akan menyertaimu. Yang demikian itu adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa syarikhum fil amwali wal aulad. Sertailah mereka, kata Allah pada syaitan. Allah bagi izin pada syaitan. Kan syaitan bersumpah ketika dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tu bersumpah ketika dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala di alam azali kat syurga dulu. Allah kata sujud pada Adam. Dia kata tak nak. Kenapa tak nak kan? Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah, aku lagi mulia daripada dia. Allah kata kurang ajar. Keluar. Allah halau dia. Kata Iblis, okey, aku keluar. Tapi aku akan goda mereka semua. Aku akan ajak mereka semua masuk neraka. Allah kata pergi ya. Illa ibadiyal mukhlasin, kata Allah. Melainkan hamba-hambaku yang diikhlaskan. Allah bagi kebenaran kepada iblis syaitan. Tak apa, kau nak goda-goda. Allah kata lagi pada mereka, wa syarikum. Sertailah mereka. Kongsi dengan manusia itu pada harta benda mereka, pada rezeki mereka, pada makan minum mereka, pada rumah tangga mereka. Hatta pada anak beranak mereka. Hatta pada anak beranak mereka. Jadi kata Syekh lagi, nanti kalau kamu nak makan tu bukan baca bismillah. Baca bismillah, dah kamu tu orang lelaki, dah kamu tu bapa orang, ketua keluarga, angkatkan suaramu membaca bismillah itu hatta tulaqina man ma'ak, supaya engkau mentalqin, supaya engkau menyebutkan itu, mengingatkan orang-orang yang bersama denganmu. Baca bismillah. Makanlah hotel. Kan nanti buffet Ramadan kan, hotel Concord Shah Alam, 5 bintang punya buffet kan. Pergilah buffet ni, main kan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Cerita. Masuk rekaman pun tak kira lah, biarlah masuk rekaman. Tapi biar saya cerita. Tahun lepas 2014 saya dah pergi dah buffet Ramadan kat hotel dot tu. Hotelnya kat Shah Alam juga lah kan. Baguslah buffet Ramadan kan. Orang dah jemput, kita pergilah kan. Azan je lah. Dah masjid Shah Alam tu sebesar-besarnya masjid, azan memang dengar lah. Masjid Shah Alam azan, surah kat hotel tu pun azan. Kan? Allahumma barik lana fima razaqtana kunna azabna Allahumma laka sumtu bika amantu. Kita pun bah kutang-kutang bedang deting lah, pinggan dengan sudu-sudu dengan cawan kan. Makanlah orang semua. Alhamdulillah makan tu. Tapi latar belakang ni apa? Lagu. Sekejap lagu Indonesia, kejap lagu Malaysia, kejap lagu perempuan, kejap lagu lelaki. Ini yang tak bestnya lah. Yang bestnya buffet Ramadan tu best lah kan. Tapi dia punya latar belakang tak ada rupa puasa langsung. Hilang nuansa. Kita bahasa moden sikit lah kan. Hilang nuansa puasa tu. Nuansa puasanya hilang pak. Dengan lagu-lagu tu. Kok ia pun nasyid lah kot. Qasidah lah kot. Kalau nak latar belakang tu. Lagu. Dalam lagu pancaragam tu siap pergi ke meja-meja lagi kan. Seorang main gitar, tapi dia punya vocal manpower lah. Nasib baik tiga-tiga lelaki. Seorang bawa gitar, seorang bawa marakas tu kan, seorang lagi dia punya vocal dia kan. Boleh minta lagu permintaan ke dia? Boleh minta lagu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya, tapi ni selingan aja. Ni kalau nak potong ni potongan dia dalam rakaman. Astagfirullahaladzim. Benda tu menghilangkan suasana Ramadan tu. Jadi itu. Jadi ini diajarkan kepada kita, kata Syekh, nanti kamu tu dah orang lelaki. Kamu tu dah bapak budak. Kamu tu dah ustaz. Kalau makan sama-sama dengan orang, kan? Bismillah tu biar baca, angkat suara sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Katalah tak Allahumma barik lana sekalipun. Baca bismillahirrahmanirrahim. Itu akan mengingatkan orang lain. Diriwayatkan daripada junjungan sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallaha wal ya'kul mimma yalihi wal ya'kul bi yaminihi wa iyyakum wadh-dhirwatu fa innal barakata tunzilu min a'lahu." Di sini juga kita akan cuba memahami satu budaya makan zaman-zaman dulu, zaman para salaf kita, zaman para pendahulu kita yang solehin, dan zaman junjungan sinan Nabi SAW. Diriwayatkan daripada junjungan sinan Nabi SAW, kata baginda, kalau kamu makan, maka hendaklah kamu menyebut nama Allah, baca bismillah. Makan, kalau makanan itu dihidangkan, makan daripada apa yang berhampiran denganmu. Makan dengan tangan kananmu. Dan janganlah kamu makan itu daripada puncak makanan.
Kerana sesungguhnya berkat itu turun daripada yang atas. Berkat tu daripada langit turun pada puncak makanan tu turun ke bawah. Apa main puncak-puncak pula ni? Ini adat orang-orang soleh, adat para salihin, adat junjungan sinar Nabi SAW bersama para sahabat baginda. Kalau makan tu ramai-ramai. Jadi hidang tu memang dihidang setalam tu, satu qas'ah tu sekali banyak. Memanglah macam tu. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Adat yang sampai sekarang masih berlaku. Saya lupa pula apa nama pulaunya di Indonesia. Dekat pulau tu dia bercakap bahasa Melayu. Lupa pulau tu. Pulau tu tempat Andrea Hirata tu, pengarang novel tu. Pulau Belitung. Pulau Belitung Indonesia. Dan adat ni juga berlaku di Aceh. Tapi adat di Aceh ni berlaku pada waktu musim Maulid. Kalau di Pulau Belitung tu adat tu musim masuk bulan Ramadan. Jadi kalau musim Maulid di Aceh ataupun di bulan Ramadan kat Pulau Belitung, orang kampung ramai pakat bawa hidangan. Setalam tu, hidangan masing-masing satu rumah tu bawa satu talam, dan hidangan tu dia memang menggunung macam tu. Itu diadatkan oleh mereka. Jadi zaman-zaman junjungan sinar Nabi SAW, zaman para salaf dulu, kalau makan tu bukan makan seorang, bukan makan dua, makan ramai-ramai dengan para sahabat. Jadi hidangan tu dibawa setalam besar tu, memang membukit ya, nampak tu kan. Jadi kalau makan tu baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan daripada makanan yang paling berhampiran, dan jangan pergi jengahkan tangan yang kat tengah tu dulu, jangan. Sebab berkat tu turun daripada yang paling tengah tu turun ke bawah. Jadi makan yang kat bawah dulu. Jadi kalau kita tak cuba memahami budaya ataupun peri hidup para pendahulu kita zaman dulu, susah sikit lah. Kenapa pula tak boleh makan tengah? Dah kita budaya kita makan ni makan buffet tau, atau makan berpinggan seorang tu kan. Nak membukit apa, dah kawan tu diabetes kan, dia punya jari kaki dah hilang dua, memang tak boleh makan banyak kan, sikit-sikit je makan. Mana nak membukit, memang tak ada pun. Baik, wala yakul ahadukum bishimalihi fa inna syaitana yakul wa yashrabu bishimalihi. Jangan makan tangan kiri. Syaitan tu makan minum tangan kiri. Seterusnya, ini perenggan yang kedua daripada halaman 165, minta Bapak Ibu sekalian ambil perhatian ya. Fa idza wudi'a fil ina'i asya'u ahadikum fala yaqumanna hatta yurfa'a wa ijtami'u ala ta'amikum yubarik fihi lakum. Kita baca dulu terjemahannya. Lalu apabila telah diletakkan di suatu wadah makan malam salah seorang dari kalian, maka sungguh janganlah ia berdiri menghampiri hingga makanan itu diajukan. Baik, ini satu makna daripada teks ini. Ini baru separuh ya. Bahagian keduanya senang nak faham. Kalau makan tu makan ramai-ramai katanya. Wajtami'u ala ta'amikum. Kalau makan ramai-ramai itu diberkati. Makan ramai-ramai itu makan bersama-sama itu diberkati. Makan sama isteri, makan sama anak-anak di rumah kan. Paling tidak makan bersama-sama itu berkati. Itu senang nak faham. Yang tadi, yang di atasnya tu, yang kenyataan pertama daripada perenggan ini, nanti kalau dah makan malam kata dia, makan malam tu dah diletakkan di wadahnya, maka janganlah pergi menghampiri makan malam itu, melainkan setelah diajukan. Makan tu dah disenduk dekat bekasnya, tapi selagi tak dihidang jangan pergi ke tempat makan. Baik, ini satu makna. Satu lagi makna ialah dah kalau makanan itu telah diletakkan. Diletak kat mana makanan tu? Diletak di bekasnya, artinya telah dihidangkan. Dihidangkan di safrah. Semua orang duduk. Nanti kalau dah sama-sama duduk makan kan, adabnya ialah jangan kita mendahului. Kita dah makan sesuap, dua suap, kontrol handsome kan, makan 3 suap aja, lepas tu bangun pergi. Jadi ini tak elok. Kenapa? Itu menghalang orang lain daripada menikmati makanan. Orang lain datang, mungkin ada yang berhajat, mungkin ada yang lapar kan. Jadi bila dia tengok kita pula yang paling tua kan, janggut putih-putih sikit, hari tu pula handsome dia, pakai baju Melayu putih, sarung biru kan, kopiah putih kan, paling agam lah dia kan. Dia makan 2 suap, 3 suap dia bangun kan. Orang lain nak terus makan tu kan. Jadi kata Syekh di sini, jangan bangun dulu. Tunggu sampai hidangan tu diangkat, okey baru bangun. Itu baru adil untuk semua orang. Baik. Dan makan tu biarlah makan bersama-sama. Itu diberkati kamu padanya. Fahaza kulluhu an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ini adalah
Warid daripada junjungan baginda Nabi kita Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita tentang bab makan aja, peri sirah junjungan sinar Nabi SAW tentang bab makan je macam-macam cerita dia. Satunya yang saya ingat antaranya lah pada satu hari lah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di siang buta yang panas terik, itu pula musim panas, keluar dia Sayyidina Umar. Saat ketika orang tak keluar, waktu tu orang tengah berteduh lepas main zuhur kan, sebab tu orang kat rumah kan, berteduh kat bawah pokok ke, kat taman ke, kat perkebunan, orang tak keluar, tak berjalan keluar sebab panas terik. Tapi Sayyidina Umar keluar. Sayyidina Umar tu jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar pun keluar juga. Kata Sayyidina Umar, pelik ni Sayyidina Abu Bakar keluar waktu orang lain tak keluar. Bagi salam, Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Yang tuan ni kenapa pelik sangat ni? Waktu orang tengah berteduh, waktu orang senang duduk bersenang lenang kan, ni panas ni kenapa keluar? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku keluar ni sebab kat rumah tak ada apa nak makan, lapar. Kata Sayyidina Umar terharu dia, ya Allah, samalah macam aku juga. Kan? Aku pun sama juga. Keluarlah dua orang ni kan, jalan. Lepas tu nampak junjungan sinar Nabi SAW. Pula panas-panas ni berjalan juga sinar Nabi. Bagilah salam pada sinar Nabi SAW kan, apa semua. Ni tuan-tuan ni, waktu ni orang tak keluar, biasa ni berjalan-jalan kan ni. Tuan-tuan nak berjalan-jalan ke mana ni kan? Kenapa keluar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, kami lapar, kat rumah tak ada apa nak makan. Kata sinar Nabi SAW, wallahi, ma akhrajani min baiti illa ma akhrajakuma. Kata sinar Nabi SAW, sumpah demi Allah, tidaklah mengeluarkan aku dari rumahku, melainkan apa yang telah mengeluarkan kamu berdua daripada rumahmu. Sinar Nabi pun hari itu lapar, tengah hari buta tu lapar, kat rumah sinar Nabi tak ada benda nak makan. Sinar Nabi keluar. Ini kalau cerita ni panjang ceritanya. Tapi tak apalah. Dipendekkan ceritanya, pergi ke rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub gembira sangat. Gembira sangat. Datang Sayyidina Nabi, datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar tu, dipersilakan tamu-tamunya masukkan, dihidangkanlah air sejuk seorang segelas dengan buah tamar. Air sejuk tengah-tengah hari buta yang panas tu. Sayyidina Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar minum, Sayyidina Umar minum. Ya Allah, leganya kan. Tamar segar. Petik daripada pokok tu makan 2-3 butir. Ya Allah, leganya. Kata Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, ni nikmat yang kita makan ni, besok kat hari akhirat besok Allah tanya. Yauma idzin 'anin na'im, kat surah Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Mesti kamu akan nampak neraka jahanam. Jaga-jaga. Kalau jatuh-jatuhlah. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dengan yakinnya kamu akan nampak neraka jahanam tu dengan mata kepala kamu sendiri. Siapa selamat-selamat dia masuk syurga, siapa tak selamat masuk. Thumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian hari kiamat besok, la tus'alunna, mesti kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, tentang segala nikmat. Kata Sayyidina Nabi SAW, ni yang kita minum air segelas ni, ni tamar 2-3 butir yang kita makan ni, Allah akan tanya nikmat ni besok di akhirat. Air segelas dengan tamar sebutir, 2 butir, 3 butir tu Allah tanya nikmat. Oh, hidup kita yang 64 tahun. Hidup kita yang 40 tahun. Harta benda kita, anak isteri kita, rumah kita, kereta kita, hartanah kita. Itu Allah tak tanya ke? Allah. Jadi kata Syekh lagi, diriwayatkan daripada Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada junjungan baginda Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berpesan, kamu kalau makan, maka bacalah bismillah pada awalnya. Kalau terlupa baca bismillah pada awalnya, falyaqul bismillah fi akhirih. Nanti di ujungnya baca bismillah. Kerana ada pesan amal Ramadan ni, kita cepat-cepat saja ya. Dan barang siapa yang mengucapkan pada tiap suapannya bismillah, nanti di hari kiamat dia tidak akan dihisap pada makanannya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau sesiapa masuk ke rumahnya, dia makan tapi tak baca bismillah, syaitan makan bersamanya. Bila dia baca bismillah, dia telah menghadang syaitan daripada baki makanannya, dan termuntahlah syaitan daripada apa yang dia makan tadi yang dia tak baca bismillah tu. Wasta'nafa ta'aman jadidan. Jadi bila dia baca tengah-tengah makan tu baru teringat baca bismillah tu, kira dia baru makan lah tu. Yang itu baru dia makan betul dengan baca bismillah tu. Yang tadi yang dia terlupa baca bismillah tu, syaitan makan dengan tengah tu dia ingat baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim, termuntah syaitan tadi. Jadi Syekh pesankan lagi,
sunat ya makan tu dengan tangan kanan. Adalah seorang lelaki daripada Bani Asja' makan dengan tangan kiri. Sina Nabi SAW pun bersabda kepadanya, kau makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Kata lelaki itu sombong, dia tak nak dengar cakap Sina Nabi SAW. La astati'. Aku tak boleh lah. Kata Sina Nabi SAW, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Kata dia la astati'. Aku tak boleh. Kata Sina Nabi SAW, la stata'ta. Memang kau tak boleh. Dan memang orang tu, bila Sina Nabi kata dia tak boleh tu, dia nak angkat tangan tu tak boleh. Nak angkat tangan, nak rapatkan tangan tu, makanan jamah nak rapatkan ke mulut, tak boleh. Fama wasalat yadahu ila fihi. Tak sampailah tangan dia ke mulutnya. Disebut tadi wa minas sunnati an la yu'kalu ta'ama min wastihi. Daripada sunnah juga kalau makan makanan berhidang tu jangan makan mulakan daripada tengah, tak. Mulakan daripada yang paling dekat dengan kita. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tanzilul barakatu fi wasti ta'ami fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wastihi. Kata Sayyidina Nabi SAW, seperti mana hadis yang tadi, berkat makanan itu turun daripada tengahnya, daripada atas turun ke tengah. Jadi kalau kamu makan tu makan daripada yang pinggirannya. Mulakan makan daripada pinggirannya, jangan makan dari yang tengah. Riwayatkan daripada Sinal Hasan, junjungan Sayyidina Nabi SAW telah bersabda, la ta'kulu ta'ama min fawqi fa innal barakata tanzilu min fawqihi. Jangan makan makanan tu daripada puncak yang atas, kerana keberkatan itu turun daripada atasnya. Jadi memang ada riwayat katanya bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah dilihat orang dia makan tu daripada tengah, dia tak makan daripada tepi-tepi. Jadi orang tanya, lah kenapa tuan makan daripada tengah kan? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, akulul barakata wala ada'uha. Yang tengah tu berkat, aku tak akan tinggalkan berkat tu, aku nak ambil berkat tu dulu. Jadi nas ini kata Syekh, annahu tumila annahu fa'ala dhalika ba'da ma akala min hafatahi. Ya, memang begitu teksnya, memang begitu nasnya, tapi ditanggungkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi mula-mula makan, dia dah makan daripada tepi, daripada bahagian yang paling hampir dengannya, kemudian baru dia pergi ke tengah. Bukan daripada mula daripada tengah tu, bismillahirrahmanirrahim terus dia ke tengah, tak. Baik. Pada perenggan-perenggan yang seterusnya, sampai muka surat 158 ya. Daripada perenggan selepas ini sampai 158 tu, dia akan banyak bercerita tentang perenggan ni, akan banyak bercerita tentang bahawa kita disunatkan kalau makan tu berdasarkan teks yang diterjemahkan ini. Yang terjemahkan ni adalah saudara-saudara kita orang Indonesia. Jadi mungkin bahasa mereka ada sedikit, tak banyak, sikit je beza dengan bahasa yang biasa kita pakai di Malaysia ya. Dia akan menyebut di sini bahawa disunatkan menjilat piring ceper. Okey ya, menjilat piring ceper. Jadi sebelum kita nak baca teks ni, mari kita perhatikan terlebih dahulu bagaimanakah budaya makan para salaf kita yang salihin, para sahabat di zaman junjungan baginda Sayyidina Nabi SAW. Kita nak comparekan dengan budaya makan zaman kita ni sama ke tidak. Lepas tu nanti baru kita bercerita tentang menjilat ceper. Nanti kejap lagi dulang pun disuruh jilat. Teksnya memang begitu, dan teks ini ditulis pada tahun 300 Hijrah. Kita membacanya sekarang pada tahun 1400. Jilat-jilat apa ni? Sehingga menjilat jari, nanti dulu. Baik. Sedia maklum bahawa junjungan Sayyidina Nabi SAW telah bersabda pada para sahabatnya, Al-ma'idatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa. Adalah perut itu rumah segala penyakit, berpantang adalah kepala segala obat. Raja Rom pernah, bila Sayyidina Nabi SAW menghantar surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah pada waktu itu, Raja Rom dia tak terima Islam, tapi tak apalah. Dia nak bersahabat, dia nak berkawan, dia menghantar tabib, seorang doktor bangsa, seorang doktor beragama Nasrani ke Madinah. Mana tahu, kata dia, kalau Nabi SAW sakit ke, kalau ada sahabat SAW sakit ke, bolehlah doktor saya ni berkhidmat. Doktor tu pergi ke Madinah, tabib tu pergi ke Madinah menganggur, dia tak ada kerja. Tak ada orang sakit kat Madinah. Sebab apa? Junjungan Sayyidina Nabi SAW, para sahabat baginda SAW, nanti itu turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang menjaga makan. Mereka adalah orang yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang.
Mereka tu kalau makan 3 jari. Memang 3 jari kan makan roti. Dulu makan asas apa? Roti kan. Kalau lauk panggang-panggang, mana ada kari kepala ikan? Kari kepala ikan kan 1 tray. Saya tak sebut restoran siapa ya. 1 tray tu kali kepada ikan, 1/3 tray tu minyak. Mana ada lauk pelik-pelik macam tu dulu? Tak ada lah. Pat prik kan apa segala macam kan, tom yam. Tak ada zaman-zaman dulu tu. Makan tu ada roti, ada lauk lah kan. Kambing panggang ke, unta panggang ke kan. Ada nanti buah-buahan kan. Tapi taklah variasi makanan gitu tu. Oi, kalau tu buffet Ramadan tu, hari ni menu barat, besok menu timur, lusa timur tengah, tulat Jepun. Wah. Kalau pergi kat meja tu kan, hotel 7 bintang kan, meja tu sampai-sampai je dia tulis 7. 7 benda betul. Maksudnya hidangan tu akan bertukar 7 kali. Mana? Ini zaman sekarang punya cerita, kita tak boleh compare dengan zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu tu kata disuruh menjilat, dikatakan la'ku. Ini bahasa ni hampir-hampirlah kalau kita tengok dalam kamus sekarang hampir tak jumpa. Nanti kejap lagi ada satu kalimat tu saya cari kat kamus tadi, tak jumpa memang. Kamus di Marbawi memang tak ada. Tu kalau nak cari kalimat tu kena cari kat Tajul Arus baru jumpa. Besar-besar kamus Arab. Jadi apa maksud menjilat di sini? Maksudnya makan sampai bersih, makan sampai habis. Dan makan sampai bersih dan makan sampai habis tu, kalau dalam teks ni tak boleh dengan samakan makan sampai bersih, makan sampai habis macam zaman sekarang ni kita buffet kan. Pinggan tu pula besar, ya Allah kan. 3 kali pinggan biasa besar dia kan. Semua isi dalam tu. Memanglah tak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu makan dia kan kering-kering aja kan. Roti adalah khal, cuka, lepas tu kambing panggang kan. Memang hampir tak ada bekas lah. Adalah bekas-bekas sikit kat tangan. Itu yang dijilatnya. Sikit-sikit tu. Bukan 5 jari tu masuk dalam mulut. Bukan macam tu. Ya. Dan sedia maklum Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, junjungan sinan Nabi SAW telah bersabda, innama bu'ithu. Orang tanya, sahabat tanya sinan Nabi, untuk apa Tuhan diutuskan? Sabda junjungan SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Demi sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Kemuliaan akhlak tu aku diutus untuk menyempurnakannya. Sempurna akhlak, sempurna adab sinan Nabi SAW ni hatta pada bab makan. Kita mengaji. Jadi kata Syekh, adalah sunnah. Nanti kalau dah makan, jari jemari itu sebelum nak basuh, sebelum nak disapu dengan sapu tangan. Qabla'an yamsaha bil mandil. Sebelum nak disapu dengan sapu tangan, sebelum nak dibersihkan, itu kena dijilat terlebih dahulu. Wa tarkuhu min amril ajam al-jababirah. Meninggalkan menjilat jari jemari, maksudnya meninggalkan makan sampai habis daripada yang kita jamah dengan tangan kita tu. Main lap macam tu aja kan, main senjih-senjih macam tu aja, itu adalah pekerjaan ataupun perbuatan ataupun adat orang-orang ajam yang angkuh. Jadi ajam kalau zaman dulu, kalau ajam tu disebut di Timur Tengah, maksudnya orang Parsi lah, orang Koptik lah, orang Kipti, Kristian Kipti, orang Parsi, orang Rom lah, kan. Perbuatan orang-orang ajam yang angkuh. Wa kadzalika la aqul qas'ati, dan begitu juga sunnah. Baca halaman 150. Perenggan yang terakhir sekali terjemahannya. Bawah sekali. Dan begitu pula sunnah menjilat piring ceper. Tolong jangan faham dengan bahasa kita sekarang. Menjilat piring ceper apa? Piring tu nak angkat, nak jilat. Janganlah macam tu. Maksudnya, apa yang ada di piring tu habiskan. Dan dulu, kalau makan zaman dulu, di piring, zaman dulu tak ada piring, tak ada ceper bang. Zaman junjungan sinan Nabi SAW, zaman para sahabat dan tabi'in, zaman-zaman awal dulu, pinggan mangkuk itu dia masih tembikar. Kalau talam, sebesar-besar talam tu, dia ada dah, talam aluminium tak ada, talam tembaga tu ada dah kan. Tapi talam tembaga, talam yang cantik-cantik, yang besar-besar tu, dekat hidangan orang biasa-biasa mungkin tak ada lah kot. Tapi kat istana-istana ada kot. Kat istana Raja Rom, kat istana Raja Parsi ada kan. Tapi kalau kat rumah para sahabat, kalau kat rumah para tabi'in, kalau di Basrah, kalau di Baghdad, kalau di kota Madinah, kalau di kota Mekah, ada kot kat rumah orang kaya-kaya je lah. Itu banyak majoriti zaman dulu, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, mereka masih memakai pinggan mangkuk tembikar. Dan jangan kita terfikirlah, dekat atas pinggan tembikar tu ada kuah, ada sambal belacan, ada kuah macam-macam jenis kuah, ada tom yam, ada. Jangan fikir tu, tak ada, memang tak ada. Ada roti, ada lauk kambing panggangan. Dan
dia nak membekas apa itu memang tak ada bekas lah jawabnya. Maksudnya makan sampai habis. Jangan makanan tu, reja-reja makanan tu dibuang-buang. Jangan reja-reja makanan tu, lebihan-lebihan makanan yang sikit-sikit tu, yang masih boleh makan tu, dibiarkan begitu saja. Itu perbuatan orang-orang ajam yang angkuh. Wa yuqal innal qas'ata tastaghfiru liman yal'aqha ay yalhasuha. Dan dikatakan oleh satu pendapat, maksudnya orang tua-tua kami menyebut, sesungguhnya piring ceper itu akan memohon ampunan untuk orang yang menjilatnya, yakni menjilat-jilati piring ceper itu. Dan ini pun tak boleh dipahami dengan bahasa sekarang. Maksudnya lah kita makan tu sampai habis, sampai bersih lah pinggan kita tu kita makan, jangan tinggal-tinggal. Diriwayatkan daripada junjungan sinan Nabi SAW bahawa baginda telah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas mereka yang menjilat jari jemari tangan mereka. Artinya makan tu, bekas-bekas makanan yang kat jari jemari tu dimakan sampai habis. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah bahawa junjungan baginda SAW telah memerintahkan, telah menyuruh bahawa kalau makan itu hendaklah yal'aqus safhata wal qas'ata, hendaklah makanan yang saki-saki, yang saki baki makanan yang reja-reja yang tinggal sikit-sikit tu, makanan tu kan macam mana maksudnya tu? Di kalau makan qas'ah itu piring besar, qas'ah tu piring besar ataupun talam lah kalau kita bahasa kita sekarang. Safhah tu piring besar ataupun talam kalau zaman sekarang. Qas'ah tu pinggan, macam zaman kita sekarang ni pinggan. Jadi zaman dulu kalau makan roti sampai sekarang kalau roti Arab tu kan, dicari itu dia ada cebisan-cebisan dia. Maksudnya cebisan-cebisan tu kena makan. Jangan ditinggal macam tu aja. Baik. Wa an Sayyidina Abdullah bin Yazid qala ra'aitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yal'aqu asabi'ahu thalathata idza akal. Kat sini kita punya Baitul Qasid. Perenggan ini yang nak kita faham pada zaman kita sekarang. Apa cerita yang orang dulu-dulu zaman para salaf, zaman para tabi'in tu mereka makan menjilat pinggan, menjilat qas'ah, menjilat safhah, yang katanya jilat tu macam mana? Dan apa yang katanya mereka menjilat jari tu? Sebab mereka zaman dulu makan tu seadanya, dan makan tu bukan macam kita orang Melayu makan kan. Makan dengan 5 jari tak, mereka makan dengan 3 jari. Dan variasi lauk, makanan lauk pauk, sayur mayur mereka tu tak macam kita sekarang. Jadi di sini kata Sayyidina Abdullah bin Yazid bahawa beliau telah melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lepas makan, dan kalau dia makan tu dia akan menjilat 3 jarinya. Sebab memang zaman para sahabat, zaman tabi'in tu makan tu memang 3 jari, guna 3 jari. Baik, maka ini azan pukul berapa Pak Imam? 7. Okey. Maka inilah tentang budaya makan, tentang perkembangan budaya, perbezaan budaya makan atau budaya hidup dari bangsa-bangsa itu adalah satu perkara yang diraikan dalam agama kita. Memang tak ada, kalau carilah, cubalah mencari kat mana pun, memang tak akan jumpa kata larangan. Tak boleh makan menggunakan sudu, mana ada kan? Tak boleh makan menggunakan pisau, tak ada lah. Tak ada nas-nas yang melarang tu, tak apa, tak ada kan? Jadi macam mana budaya makan kan, makanlah kan? Asal itu tidak bersalahan dengan syariat. Kalau makan tu perlu bersudu, bersudulah. Kalau chopstick lah. Kalau western food kan, perlukan pisau nak makan tu, nak menghiris beef stick tu, tak apa pisau. Tapi nanti suap tu dengan tangan kanan kan. Pegang chopstick tu pegang dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Lah kata sunnah makan dengan tangan. Habis kalau yang di hidang tu mi kari, soto Johor, soto Muar, takkan nak pegang tangan tu juga. Agak-agak lah. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir dari junjungan sinan Nabi SAW, kalau kamu makan, janganlah tangannya itu dibasuh, dibersihkan atau disapu, hatta yamusuha, sehingga dia mengulum tangannya. Artinya sehingga dia makan saki-saki baki makanan yang ada di jari jemari itu, dimakan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin yubaraku lahu fihi. Sebab dia tak tahu pada bahagian makanan manakah yang di situ ada berkat untuk dia. Itu tujuannya. Berkat makanan tu kita tak tahu daripada mana. Lagi-lagi kalau makanan tu nanti di belakang nanti dia akan ceritakan inti pati pada makanan tu pada apa, dia ada pada 3 atau 4 perkara. Yang mana berkatnya kita tak tahu. Jadi sebab tu jangan makan
membazir-bazir macam tu, tak boleh. Satu lagi sunnah, an ya'kula ma saqata minal ma'idati, apa yang terjatuh daripada hidangan itu dimakan. Kerana datang hadis diriwayatkan daripada junjungan sinan Nabi SAW 158 ya. Man akala ma yasqutu minal ma'idati lam yazal fi sa'atin minar rizqi wa waffal haqqu anhu wa an waladihi wa waladi waladi. Kata sinan Nabi SAW, barang siapa yang makan apa yang terjatuh dari suatu hidangan, maka ia tidak henti-hentinya berada dalam keluasan rezeki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti memenuhi janjinya untuk dirinya, untuk anaknya dan untuk cucunya. Maksudnya orang yang beramal, orang yang amalannya ialah kalau makanan tu cepis makanan terjatuh daripada hidangan, itu diambil, dimakan, tak dibiarkan, tak dibazirkan. Kalau dibuat tu lillahi ta'ala, berkat dia tu, berkatnya tu akan meluaskan rezekinya, rezeki anaknya dan cucunya, 3 keturunan, luas rezeki. Sabda junjungan sinan Nabi SAW, idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anhal ada wal yakulha wala yatrukha lisyaitan. Kalau siapa-siapa suapannya tu terjatuh, ambil, bersihkan, mana yang boleh bersihkan. Kalau boleh makan, makan. Janganlah dibiarkan makanan itu untuk syaitan. Jadi di sini kita tengok-tengoklah di mana kita makan. Kalau makanan tempat tu, kalau kat rumah kita sendiri yang kita tahu meja makan kita bersih, terjatuh makanan tu kat meja, kadipak tu jatuh kat meja. Okay. Ambil, kalau kelihatan kotor bersihkan, makan, tak apa kan. Sebutir nasi, 2 butir nasi kan, kalau jatuh daripada pinggan jatuh ke meja tak apa. Tapi kalau jatuh ke lantai, lantai tu kotor, tak payahlah. Bagilah ayam, sapu kumpul, bagi ayam makan kat luar. Orang Shah Alam tak boleh ayam. Salah saya sebut perkataan ni. Kalau ke saya bagi kuliah ni kat Meru, kat kampung ke, kat Bukit Kapar ke, Batu Lapan ke, sesuai kan? Ala kulli hal. Nanti kalau dah habis makan, puji-pujilah Allah. Baca doa selepas makan. Baik. 2 perenggan terakhir daripada muka surat ni 168. Tamam. Diriwayatkan daripada junjungan sinan Nabi SAW. Kalau pada suatu makanan itu ada 4 ciri ini, sempurnalah makanan itu. Ada 4 ciri ini pada satu makanan, sempurnalah ia. Idza kana minal halal. Kalau makanan itu halal, satu. Yang kedua, wa idza akala dzakara smallaha ta'ala. Bila nak makan tu baca bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, thumma takatsara alaihil aidi. Kemudian makan tu ramai-ramai, banyak tangan yang makan. Ajak kawan-kawan sekali makan. Wa idza faragha minhu, dah habis makan tu memuji-muji Allah, baca alhamdulillah. Jadi kalau ada 4 ciri ini pada suatu makanan, sempurna makanan tu, berkat makanan tu, jadi syifa, jadi kesembuhan makanan tu. Baik, nanti kalau makan ramai-ramai, kita habiskan ni dulu. Nanti kalau makan ramai-ramai kan, jadi siapa yang dah habis makan tadi, dia sunat membaca alhamdulillah kan. Jangan sebut kuat-kuat kalau awak berhenti dulu. Itu macam nak suruh orang lain berhenti je. Macam tu maksud dia. Illa an yakuna julasa'uhu qad faraghu minal akli. Tapi kalau kawan-kawan tu sama-sama dah habis makan, tak apa, boleh sebut kuat-kuat alhamdulillah. Lianna fi raf'is sauti man'an lahum anil akli. Sebab kalau dah sebut alhamdulillah, sebut kuat-kuat makan, tu macam suruh orang lain berhenti makan juga. Tu tak aci namanya. Disunatkan memulakan makanan dengan mencicah sedikit garam dan menutup makanan juga dengan mencicah sedikit garam. Itu warid di dalam sunnah. Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani di dalam fatwanya telah menjawab persoalan ini dengan panjang lebar. InsyaAllah ada umur nanti kita boleh ceritalah tentang hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai sunat mencicah garam ketika memulakan makan dan mengakhiri makan. Nanti kalau ada umur kita boleh mengaji kan. Dan azan ni kejap lagi. Bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia, sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan ambang Ramadan yang akan menutup, bukan menutup, yang akan menangguhkan pengajian kita kitab Bustanul Arifin ini. Dan insya-Allah kita akan sambung balik selepas bulan mulia nanti. Terangkum dalam beberapa kalimat suka saya nak sampaikan. Pesan yang selalu dipesankan oleh guru saya Syekh Dr. Mahmud Marghalani Al-Husaini, putra kota Madinah Al-Munawwarah, yang beliau mengambil pesan daripada gurunya kepada gurunya, daripada Syekh kepada Syekh, sampailah kepada junjungan para ulama amilin, aulia salihin yang terdahulu.
bahawa amal ibadat itu, segala amal ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, segala-segala amal ibadat itu yang kita dituntut melakukannya, dia punya kemanisannya. Kemanisan segala amal ibadat itu ada pada amalan zikir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan zikrillah, bi dzikrillah, memang dengan zikir ingat Allah, amalan zikir ingat Allah tu tatmainnul qulub, hati akan jadi tenang, hati akan jadi lapang, hati akan jadi bahagia, hati akan merasai kemanisan iman, hati akan dapat tajalli. Dengan apa? Bi dzikrillah. Maksudnya bukan suruh buat zikir je, amal ibadat lain tak buat. Tak, amal ibadat lain buat. Tapi tak boleh tidak kena ada amalan zikir. Biar sikit tak apa, yang penting istiqamah. Sebab zikir itu yang akan menenangkan hati. Itu yang akan memberi bahagia dalam hati. Itu yang akan menumbuhkan pohon iman di dalam hati. Ala bi dzikrillah. Ketahuilah, dengan zikrillah tatmainnul qulub, hati akan jadi tenang, hati itu akan jadi bahagia, hati itu akan ingat Allah, hati itu akan ada connection dengan Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu memang tak boleh tidak. Maka orang berapa banyak dia pergi haji, berapa banyak dia buat umrah, berapa banyak dia sembahyang tahajud, berapa banyak dia sedekah, berapa banyak dia zakat, tapi kalau tak ada amalan zikir, maaf cakap, masing-masing boleh rasa sendiri, hati dia masih ketenangan tu tak dapat. Baik, zikir. Dan zikir ni, zikir apa yang masuk dalam hati? Zikir yang masuk dalam hati ini adalah khulasah, intipati pengalaman para salihin, para awliya, para ulama amilin. Zikir yang masuk dalam hati itu ialah bila kita makan halal. Makan halal. Bila makan halal, amal zikir, zikir itu masuk dalam hati. Makan halal, biar zikir, makan halal, biarlah zikir itu sikit sekalipun, itu menghidupkan hati, itu menenangkan hati. Betapa kalau zikir itu banyak. Makan haram, biarlah zikir berapa juta sekalipun, tak membekas apa-apa dalam hati. Hati itu nak kena hidup. Junjungan Sayyidina Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, "Masalul ladzi yadhkurullah wa masalul ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan, perbandingan antara orang yang zikir ingat Allah dengan orang yang tak zikir ingat Allah seperti perbandingan antara orang hidup dengan orang mati. Orang zikir itu hidup, orang tak zikir tu mati. Kena zikir. Apa-apalah kan. Masing-masing lah zikir. Selawat banyak-banyak. Paling tidak kena selawat banyak-banyak. Kena ada amalan zikir tu, kena ada. Baik. Nak zikir yang membekas dalam hati tu apa tadi? Makan halal tu lah. Sabda junjungan Sayyidina Nabi SAW, seperti mana riwayat daripada Sayyidina Imam Al-Bukhari, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram." Nanti akan datang satu zaman, orang tak pedulilah apa benda dia makan, apa benda dia minum, apa benda dia ambil, apa benda dia milik. Entah halal halal, entah haram haram, dia main ambil aja, dia main sesah aja. Zaman tu bila? Jadi kalau berlaku zaman tu susah, betapa beramal, tapi amal tu tak menjadi, tak membuahkan hasil. Sebab apa? Makan haram. Minta dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, untuk penangguhan ini, marilah sama-sama kita dengarkan elok-elok pesan daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, sebenarnya yang datang riwayatnya dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dicatatkan oleh Sayyidina Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan kalau kita faham elok-elok ni, wasiat ni kalau kita faham elok-elok, kita dapat fahamilah apa yang berlaku pada diri kita, minta maaf, pada diri saya lah, dan apa yang berlaku pada sekeliling masyarakat itu sekarang. Kenapa banyak pengajian, kenapa banyak orang menuntut ilmu, kenapa banyak ilmu di sana sini, mudah dapat ilmu, tapi tak menjadi-jadi juga. Tak perlu detail, semua orang tahulah. Tak jadi juga kita ni, kenapa? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah, sayati 'alan nasi zamanun tamlahu fihi udubatul qulub. Asal hati itu dia hidup. Asal hati itu subuh. Itu asal. Manusia lahir-lahir uek-uek itu dia lahir dengan fitrah. Fitrah tu hati yang hidup. Fitrah itu manusiawi. Semua orang. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, nanti akan datang satu zaman, hati akan jadi seperti tanah bergaram. Tamlah fihi udubatul qulub.
Akan datang suatu zaman hati manusia akan jadi seperti tanah bergaram. Tanah bergaram ni tanam apa boleh hidup? Satu apa pun tak hidup. Tanam sayur tak hidup, tanam kelapa tak hidup, tanam sawit tak hidup, tanam getah, apa tanam pun tak hidup. Tak sesuai untuk tanaman. Fala yantafi' bil ilmi yawma idzin 'alimuhu wala muta'allimuhu. Pada waktu itu, ilmu itu tidak akan memberi manfaat, tidak kepada orang alim, tidak pada orang mengaji. Orang tak mengaji lagi lah. Fatakunu qulubu ulama'ihim mithla sabah min dawatil milih yanzilu 'alaiha qatrus sama'i fala yujad laha 'udubah. Maka pada hari-hari itu hati para alim ulama'nya, kalau ada alim ulama', habis sekarang ni banyak ustaz-ustaz lah termasuk yang bercakap ni, hati ustaz-ustaznya, hati alim ulama'nya akan jadi seperti tanah pertanian yang bergaram. Hujan turun, lebat hujan turun, El Nino berhenti dah, hujan turun, tapi tak subur-subur je kat tanah tu, tanam apa tak menjadi. Fala yujad laha udubah, hujan turun tapi dia tak nak subur. Wadzalika idza malat qulubul ulama'i ila hubbid dunya wa ithariha 'alal akhirah. Yang demikian itu berlaku ketika mana hati para alim ulama cenderung kepada dunia, tak peduli akhirat. Siapa dulu buat masalah? Ulama. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Ulama dunia. Ulama akhirat tak buat macam tu. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Ustaz-ustaz dunia, ustaz akhirat tak akan buat macam tu. Orang alim dulu, orang ada ilmu dulu, dia rosak, orang lain semua rosak. Fa inda dzalika yaslubuha Allah Ta'ala ya nabiul hikmati wa yudfi'u masabiul huda min qulubihim. Ketika itu, kalau jadi macam itu, kalau hati para alim ulama, kalau hati ustaz-ustaz cenderung kepada dunia, tak pedulikan akhirat, Allah akan mencabut dari hati-hati mereka pelita-pelita hikmah. Allah akan mematikan daripada hati-hati mereka petunjuk dan memadamkan daripada hati mereka pelita-pelita hikmat. Fayukhbiruka alimuhum hina talqahu annahu yakhshallah bilisanihi wal fujuru zahirun fi amalihi. Ketika itu alim ulama'nya kalau bercakap dengan kamu, mereka mengajak untuk takwalah kepada Allah, untuk amalkan agama, untuk tegakkan syariat, untuk itu, untuk ini. Kau lihat lidah mereka berkata begitu, tapi amal pada tubuh mereka penuh dengan kejahatan. Lidah bercakap pandai, lidah bercakap ajak orang bertakwa, tapi amalan penuh dengan kejahatan, makan riba, makan suap, makan itu, semua makan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lagi, pada zaman-zaman itu, fama akhsabul alsuni yauma idzin wa ma ajdabal qulub. Pada zaman-zaman itu, alangkah suburnya lidah orang bercakap, tapi alangkah kemaraunya hati yang mendengar. Mengaji banyak, tapi hati kemarau. Tanam tak nak tumbuh, tanam tak nak tumbuh, tanam tak nak tumbuh. Fa wallahi alladzi la ilaha illahu ma dzalika illa li anna al muallimin allamu li ghairillahi ta'ala wal muta'allimin ta'allamu li ghairillahi ta'ala. Di belakang hari, yang mengaji dan yang mengajar dua-dua kena. Sumpah demi Allah, yang tidak Tuhan melainkan Dia. Demikian itu tidaklah berlaku melainkan kerana guru-guru, kerana orang-orang berilmu mengajar bukan kerana Allah, dan orang-orang yang menuntut ilmu belajar bukan kerana Allah. Yang mengajar bukan kerana Allah, yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, gol. Mengajilah banyak mana pun tak jadi, mengajilah banyak mana pun tak menumbuhkan iman dalam hati, mengajilah banyak mana pun tak baik-baik juga hidup kita sampai ke hari ini. Maka itu, bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia, daripada dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila pun, niat kita mengaji itu untuk beramal. Kalau tak dapat nak beramal lagi tak apalah kan, tapi memang ada niat kita mengaji ni, ya Allah aku nak beramal. Tapi kalau tak sempat lagi, aku mohon ampun ya Allah, paling tidak ada niat nak mengaji itu. Biarlah kita mengaji itu, menuntut ilmu tu kerana nak beramal, nak menuntut redha Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku datang bersegera kepadamu ini ya Rabbi, aku beramal kepadamu ni ya Rabbi untuk menuntut redha-Mu, bukan kerana lain-lain lah. Kalau redha Allah yang kita tuntut, kalau mahabbah Allah yang kita tuntut, kalau betul lah kita tu usolli fardal isya'i 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, betul lillahi ta'ala, Allahumma, katalah tak khusyuk sekalipun, Allah maghfir, Allah ma'ampuni, Kau Maha Pengampun.
Katalah tak cukup sekalipun khusyuknya. Katalah banyak lalai sekalipun. Allahumma antat tawab. Allahumma kau akan maha memberi taubat. Katalah tak ada harga sekalipun sembahyang kita. Allahumma, kau perlu apa pada sembahyang kami? Kami khusyuk macam mana pun bukan boleh menambah apa-apa pada kekuasaan kau. Allahumma, kau perlu apa pada sembahyang kami? Kami lalai macam mana pun bukan itu boleh merugikan kau. Kalau lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala itulah yang kita tuntut insya-Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan yang kita belajar membekas dalam hatilah, boleh buat beramal. Tanda ilmu tu bermanfaat, kan kita doakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma kami mohon lindunganmu daripada ilmu yang tak ada manfaat. Itu doa sini Nabi ajar kita. Wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tak reti nak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, daripada nafsu yang tak reti nak kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, daripada doa yang tak nak mustajab. Tapi insya-Allah lah, insya-Allah niat kita tu penting lah kan. Biarlah lillahi ta'ala. Katalah tak ada apa harga sekalipun, tak ada apa nilai sekalipun amalan kita ni, tapi kalau betul-betul lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah bagi kita taubat, mudah-mudahan Allah bagi kita hidayat, mudah-mudahan Allah luruskan kita, Allah bagi kita husnul khatimah juga, insya-Allah ta'ala. Tapi takkanlah tak ada langsung kot, adalah kan. Jadi yang kita mengajikan ni, kalau benda tu mengkritik, buat mengukur diri sendiri ya. Kalau saya mengkritik tu, saya mengkritik diri saya sendiri. Tak adalah niat saya barang secuil pun untuk mengkritik siapa-siapa, lagi-lagi bapa-bapa saya, lagi-lagi mak-mak saya, tak adalah. Minta dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada niat yang tak betul dalam menyampaikan ilmu dan dalam menuntut ilmu. Untuk ini, seperti pertemanan adatnya, tuan-tuan guru yang terdahulu, kita pun nak masuk bulan Ramadan yang mulia. Pengajian kitab Bustanul Arifin ni kita tangguhkan sampai di sini dahulu dengan niat. Mudah-mudahan kalau Allah bagi kita panjang umur, nanti lepas bulan mulia kita akan sambung lagi sampai khatam. Kalau khatam ni, saya akan tuntut pada Tuan Imam satu, Ustaz Rizal, kenduri. Dulu kalau khatam kitab kenduri tau, memang adat dia begitu. Nanti saya minta kenduri dia. Kalau boleh khatam ni sebenarnya ni bahagian kedua daripada kitab ni. Bahagian pertama habis dah pun. Bahagian kedua ni kita nak setengah dah. Khatam ni memang saya akan minta kenduri insya-Allah taala. Aku lu qauli hadza, sampai sini dulu. Saya menangguhkan dengan mohon istighfar untuk diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang mana salah, nyata-nyata tu daripada saya. Dan yang paling banyak salah, kalau nak dikira semua ni kan, jom kira siapa paling banyak salah. Tak payah kira lah. Tentu yang paling banyak bercakap tu, dia yang paling banyak salah. Orang diam, dia tak salah. Dah dia diam kan, tak ada apa lah. Yang bercakap tu masalah. Dia banyak salah. Tentulah daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf. Saya minta bapak-bapak saya sudi maafkan. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, mainlah kita maafkan kan. Takkanlah tunggu Aidilfitri besok nak minta maaf saya batin kan. Sekarang saya minta maaf saya batin. Mudah-mudahan masuk ke Ramadan ni kita sungguh-sungguh lah kan, kita buat yang lebih baik daripada tahun lepas. Mudah-mudahan ada orang bagi petua. Ini petua ni saya dengar di ini penting. Petua ni saya dengar 2 minggu sudah di Pulau Pinang, di Bertam. Waktu tu kebetulan sembahyang Isyak kat surau tu, nak turun sembahyang Isyak tu, patut nak masuk waktu dah kan. Pergi masih pengajian lagi, nak habiskan pengajian dulu kan. Jadi ustaz tu pesan. Dia ni mengaji di Mesir, ustaz tu. Ustaz tu, saya lupa nak tanya nama dia sebab kita orang musafir kan. Tapi ustaz tu pesan, dulu saya mengaji di Mesir, kata dia. Quran tak ambil kat universiti, Quran tu ambil kat masjid. Ngaji qiraat tu talaki dengan seorang imam masjid yang buta. Dia dah hafaz Quran sejak umur remaja, sejak belum kahwin lagi dia dah hafaz Al-Quran. Ketika dia umur 23 tahun, Allah cabut indera mata dia buta sampai ke tua. Jadi si murid ni, yang Ustaz Pulau Pinang ni, dia tanya pada syekh dia tu, syekh qiraat dia, syekh mengaji tu, "Syekh, dalam hidup syekh pernah tak jumpa Lailatul Qadar?" Syekh tu kata, "Alhamdulillah, tiap tahun nak. Sejak aku tak boleh melihat, tiap tahun Allah bagi aku Lailatul Qadar." Lobalah si murid kan. Macam mana Syekh? Macam mana? Apa petua nak bagi dapat Lailatul Qadar tu? Apa petua? Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin tu, yang lebih baik daripada 1000 bulan tu, yang Lailatul Qadar yang tanazzalul malaikatu war ruh tu, malaikat dan roh turun tu malam tu kan, yang segala apa doa mustajab pada malam tu. Macam mana nak dapat Syekh? Kata Syekh tu, aku pun tak tahulah nak. Tapi tiap tahun kalau nak masuk bulan Ramadan, aku anggap aku tahun Ramadan ni Ramadan yang terakhir. Ramadan ni aku akan mati. Aku akan cuba sungguh-sungguh untuk dapatkan, untuk usaha. Alhamdulillah dapat, kata dia. Jadi kata Ustaz Pulau Pinang tu, petua dia wallahu ta'ala alam, petua lah. Nasihat orang tua-tua kan.
Anggaplah kalau kita nak masuk Ramadan ni, ini last lah. Tahun depan tak ada lah umur kita kan. Kita cubalah nak buat sungguh-sungguh ni. Allahumma temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Janganlah kami lalu kat bulan Ramadan ni saja-saja jam tu je, macam musafir lalu. Janganlah kami masuk bulan Ramadan ni macam lawan bola. Dia punya riuh tu nak final, hara satu dunia. Satu Malaysia hara kan. Lepas tu dah menang dah, bersorak habis semua, dah cuti, dah bagi bonus apa segala macam kan. Habis macam tu je lah. Tak ada faedah pun kat akhirat. Kalau belah bola tu, buka ada apa tak ada apa, ada angin je. Allahumma janganlah macam tu. Allahumma janganlah macam tu. Allahumma janganlah macam tu. Allahumma amin. Banyak dah betul. Memang saya banyak betul bercakapnya. Banyak nak tentang jawab Allah Ta'ala besok. Minta ampun maaf. Kita tangguhkan di sini dulu pengajian kita. InsyaAllah sekali lagi. Ada umur. Lepas bulan mulia nanti kita akan sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma. Kami menadah tangan kepadamu. Menadahkan hati kami kepadamu, memohon demi tuah Nabi-Mu yang kau pilih, demi tuah Rasul-Mu yang kau redha. Kami mohon kau sucikanlah hati-hati kami daripada segala sifat yang menjauhkan kami dari musyahadah dan mahabbah-Mu. Kami mohon kau menghidupkan kami dan kau mematikan kami di atas perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadikan kami rindu untuk bertemu denganmu. Jadikan kami rindu untuk bertemu dan berhimpun dengan kasih-Mu. Junjungan baginda Nabi kami Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.